MBB promo lancar 2 hari sahaja lagi. Happy D, pre-order sekarang. Kuota untuk awal bulan September sudah hampir habis. Kalau lambat, bulan Oktober baru dapat. Untuk Microbal, kita sekarang dah running low on stock. Order sekarang. Kalau tak, kena pre-order. Aduh, panic attack masa temu juga. Testimoni kali ini pada Tuan Zul Hisham, consult by Dietech Shah. Assalamualaikum, saya Zul Hisham dari Taiping. Ini adalah pengkongsian pengalaman saya berkenaan penyakit yang saya alami dan saya yakin masih ramai yang menginapinya tetapi tak tahu cara untuk mengawalnya. Okey, pada bulan Disember 2021, di dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, saya rasa macam sesuatu terjadi pada saya yang saya tak pernah alami. Saya rasa macam nak pitam. Dada saya ketat. Masa ni tengah drive. Sampai je di rumah rasa berjalan dalam keadaan melayang. Saya terus ke hospital. Ini dipanggil panic attack. Apa yang Tuan Zul Hisham alami ini, benda ni dia ambil masa bertahun untuk dia datang attack yang pertama tu. So bermaksud Tuan Zul Hisham sebelum ni memang dah ada masalah SIBO. Cuma ini adalah dia punya breaking point. Chronic stress yang sangat panjang, kortisol makin tinggi, sekarang dia suplemen dengan adrenalin, itu yang jadi. Doktor telah buat ujian jantung tetapi semua dalam keadaan normal dan saya diberi ubat angin sahaja. Memang semua normal, even buat blood test pun normal, ECG semua normal. Sebab ni masalah chronic stress, dia susah nak detect untuk kalau kita buat sekadar untuk buat regular check up saja, susah. Pada 12 Januari 2022, saya telah disahkan positif COVID-19 dan menjalani proses kuarantin. Sepanjang kuarantin, semua dalam keadaan baik sehingga hari terakhir kuarantin, masa nak pergi potong gelang, saya rasa seperti sukar untuk bernafas dan staf kesihatan suruh pergi ke klinik kesihatan terdekat untuk ambil nebulizer. Dalam perjalanan, saya tidak boleh lagi meneruskan perjalanan dan meminta bantuan orang ramai menghantar saya. Saya menaiki ambulan dan terus ke emergency buat kali kedua yang dimasukkan ke ward. Okey, untuk COVID-19, awal minggu first tu memang tak ada rasa apa pun. Dia cuma macam demam biasa saja, cuma teruk sikit sahajalah. Lepas tu akan recover demam. Tapi masuk saja minggu kedua, bila nak start cytokine storm tu akibat kekurangan vitamin D, baru dia nak start jadi panic attack, nak jadi anxiety, nak jadi pelupa, nak jadi macam-macam sekarang waktu tu. So, jangan lupa untuk MBT. HPD ni kalau untuk orang masalah influenza, untuk masalah COVID, yang ni memang sangat-sangat cukup bagus. Amal HPD tu. 3 hari di sana selepas dibuat pemeriksaan, tiada sebarang masalah tentang kesihatan saya. Semua normal. Semua normal ni kalau setakat kalau kita check untuk kita punya ECG, kita buat ujian jantung, kita buat untuk kita punya check darah kita, memang normal sebab benda ni tak akan nampak. Dia chronic stress benda ni. Untuk detail lagi boleh check untuk kita punya vitamin D, kita punya level kortisol kita, yang tu boleh bagi sedikit gambaran tentang apa yang kita alami. Selepas 3 hari di sana, selepas dibuat pemeriksaan, tiada sebarang masalah kesihatan kecuali masalah kencing manis yang saya hadapi. Selang 2 hari selepas itu, serangan datang kembali dan sekali lagi pergi ke emergency. Selepas buat CT scan dan ujian jantung, saya cuma disahkan ada masalah jangkitan pada sinus sahaja. 5 hari ditahan di hospital dan komplitkan ubat antibiotik. Untuk jangkitan pada sinus ni adalah satu perkara yang common bagi untuk orang selalu kena reflux. Sebab bila dia reflux, dia inflame saja pada sinus, mudah untuk berlaku jangkitan bakteria. So memang kena makan antibiotik lah. Memang perlu pun waktu ni. Selepas 3 hari, saya ada satu sesi temu juga online untuk kenaikan pangkat. Semasa persediaan untuk interview itu, saya diserang sekali lagi. Dan kali ini lagi teruk sehingga tangan dan muka sebelah kiri saya macam jadi kebas. Macam kena stroke. Dan seperti biasa, saya sekali lagi menaiki ambulan menuju ke emergency. Ini dipanggil adrenal insufficiency sebab bila kita sentiasa stres, kita punya kortisol akan naik banyak. Tapi sampai satu masa saja kita punya penghasilan kortisol dia makin lama makin kurang, dia akan suplemen dengan adrenalin. Itu yang buat senang trigger untuk panik. Contohnya macam kalau kita jumpa JPJ, kalau untuk orang tu chronic stress, dia jumpa JPJ tengah jalan, walaupun dia punya road tax, dia hidup, lesen pun bawa, tapi dia akan jadi sangat stres sampai dia boleh jadi kena panic attack waktu tu. Sama juga macam kalau kita jumpa doktor, kalau kita dalam keadaan chronic stress, kita cek dekat rumah, bacaan darah kita normal, tapi bila jumpa doktor saja, tekanan darah kita meningkat.
Doktor pun buntu sebab tiada masalah tentang kesihatan saya. Semasa saya dalam ward, saya telah terlihat satu video mengenai segala simptom saya alami adalah sama. Dan video ini daripada Dietech Tuan Shah. Ni daripada iklan Half5 Plus. Dan saya terus bercerita dengan doktor segala yang terjadi dalam video adalah sama dengan saya. Doktor pun cakap, kamu ni dah mengidap anxiety. Saya takut dengan semua benda. Takut untuk keluar rumah. Takut untuk drive kereta. Takut untuk kunci pintu ketika mandi. Takut dengan kematian. Ini untuk orang yang kalau yang tak pernah ada masalah anxiety ataupun tak pernah jaga untuk orang yang ada masalah anxiety, panic attack. Ni memang nampak macam lawak lah kan. Takut nak kunci pintu, masuk toilet. Takut nak keluar rumah. Takut nak bercampur dengan orang. Tapi benda ni real tau. Benda ni masalah yang real. So, kalau jumpa orang macam ni, ingatkanlah, suruhlah MBB, benda boleh settle. Benda ni makin menjadi-jadi sebab masa itu tengah viral dengan kematian penyanyi Siti Sarah. Dan benda ni ada trigger, masing-masing orang ada trigger masing-masing. So, kalau macam untuk Tuan Zul Hisham, dia trigger dengan kematian artis Siti Sarah sebab Siti Sarah meninggal akibat masalah COVID-19. So, dia baru saja kena COVID-19. Memang sedang trigger lah. Masing-masing orang akan ada trigger masing-masing. Saya terus hubungi Dietech Tuan Shah untuk tahu lebih mendalam lagi. Dan beliau memberitahu saya sebenarnya ada masalah gastrik, GERD dan anxiety. Saya diperkenalkan dengan Half5 Plus dan MBB. Di sini saya telah diajar cara pengambilan Half5 untuk cara kawal penyakit dan pengambilan makanan yang sepatutnya saya makan. Saya dimasukkan ke dalam grup yang banyak mengajar dan membantu serta memberi semangat untuk melawan penyakit di mana luaran saya ni memang nampak normal. Tetapi dalaman ni kita saja yang tahu. Ini dipanggil grup MBB lah. Grup MBB, setiap Dietech akan ada grup MBB masing-masing. Bawah pemantauan Dietech tersebut lah. Ni benda ni sangat penting. Sebab kalau dekat luar sana tu kita tengok macam-macam method, macam-macam style yang merapu pun ada. Praktis lah MBB ni. Sebab MBB ni memang proven. Kita banyak dah testimonial. Benda memang menjadi. So janganlah duk cari cara lain dah. Masa bulan 4, saya masuk kembali ke hospital untuk membuat final check-up. Buat CT scan jantung dan buat skop. Dan result memang seperti yang dijangkakan. Saya cuma ada masalah gastrik. Banyak perubahan yang telah saya alami selepas amal Half5 Plus ni. Banyak simptom dah hilang. Dan saya masih lagi mengamalkannya hingga ke hari ini. Saya cuba untuk lawan apa yang saya takut sebelum ini dan terbukti saya berjaya melawannya. Saya dah boleh drive, dah boleh keluar masuk mall, dah boleh pergi kursus dan bercuti. Boleh masuk tempat ramai orang, cuma makan saya yang saya masih MBB. Saya tetap jaga makan saya. Benda ni simple lah. Lepas kita praktis Half5 Plus, MBB, Happy D, Real B, Real C, Microbal. Masalah anxiety ni adalah satu masalah yang senang sangat nak pulih. Kita ambil bagi masa dalam masa sebulan lebih sahaja. Tak perlu pun lama-lama untuk masalah anxiety ni. Masalah kencing manis, saya sebelum ni, bacaan HbA1c saya adalah 8 hingga 10. Sekarang bacaan HbA1c saya 5.4 dan doktor telah stopkan ubat kencing manis yang saya ambil setelah saya amal MBB ni. Bukan susah pun pantai MBB ni, simple sangatlah. Tepung, minyak sayur, susu pasteurized. 3 benda ni saja. Yang lain nak makan-makan lah. Cuma kita ada tips untuk cara introduce balik sayur, introduce balik santan, dan introduce balik buah. Semua kena introduce slow lah. Tapi semua benda boleh makan. Cuma 3 benda tu saja. Tepung, minyak sayur dengan susu pasteurized. 3 benda ni saja. Untuk nak cepat sihat, mesti konsisten, disiplin. Jangan langgar patang. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dan jangan stres. Bagi masa untuk perut pulih. Jangan cuba sekerat jalan sahaja. InsyaAllah kita akan kembali tersenyum. Untuk cuba sekerat jalan ni banyak orang buat lah. Dia dapat simptom kebal. Lepas tu dia rasa dia dah sihat sikit. Dia dah rasa bersemangat. Dia hilang anxiety. Dia kembali kepada cara hidup lama. Dia start makan tepung balik. Dia tidur lewat. Dia buat benda suka hati dia balik. Lepas tu kena balik lah. Ini dimasukkan dengan sekerat jalan. Kita MBB ni bila dah pulih apa semua start workout. Start workout. Cukuplah setakat ini perkongsian saya. Banyak lagi saya nak share tapi ruangan tak cukup. Terima kasih yang banyak membantu terutama Tuan Shah dan insan-insan di dalam grup Kak Aina, Cik Man, Afida, Kak Zah dan ramai lagi. Dan Tuan Azwan sendiri. Terima kasih dari saya, Zul Hisham. Banyak ni nak kena unpack. So saya explain satu-satu ya. Yang mana penting sahaja.
So kalau kita tengok daripada masalah Tuan Zul Hisham ni, didapati dia ada masalah SIBO lah. Seperti biasa, angin, create masalah chronic stress, menyebabkan jadi panic attack. Itu perkara biasa. Perkara biasa yang memang kalau kita amal MBB ni, settle. Bukan perlu susah-susah cari metod lain pun. Macam biasa formula dia, amal Hafai Plus, MBB, bagi 50-60% dah okey. Lepas tu kita start Happy D dengan microbal, dengan workout untuk kita bina otot balik kita yang hilang. Lepas tu kita amal Real B dan Real C untuk improve lagi kita punya kesihatan secara general, dan ianya sangat membantu dalam untuk nak menaikkan berat badan kita yang hilang sebelum ni. Saya tertarik dengan untuk masalah HbA1c tu. HbA1c ni adalah bacaan 3 bulan sekali kita punya glycation yang berlaku dalam kita punya darah. Dan ini adalah yang paling tepat sekali untuk kita tengok sama ada kita pre-diabetic ataupun diabetik. Dari bacaan Tuan Zul Hisham sebelum ni, bacaan HbA1c dia ada 8 hingga 10, iaitu memang diabetes lah, memang diabetes. Sekarang bacaan selepas amal Hafai Plus dan MBB, HbA1c dia 5.4, back to normal balik. Sebab tu doktor telah stopkan ubat kencing manis. Untuk kencing manis, dia digelar sebagai chronic progressive disease, CPD. Yang bermaksud, kalau kena saja kencing manis ni, memang kena makan ubat lah sepanjang hayat. Itu untuk konvensional. Tapi sekarang Tuan Zul Hisham buktikan benda boleh reverse, benda boleh masuk remission balik, iaitu back to normal balik. Inilah MBB. Masalah ni seperti yang dialami oleh Kak Zalila, oleh Abang Azizul, Tuan Khalid, yang mana ada masalah diabetes, sekarang dah reverse balik. Perkara ni possible. Cuma kena betul-betul belajar MBB ni. Amal Hafai Plus, Happy D, Microbal, Real B, Real C, itu sangat-sangat membantu sebab masalah diabetes ni adalah masalah hormon. Itu saja. So kita repair lah. Macam tu cara dia.